sini, hari ini kita pergi ke subtopik nombor 3, iaitu masa silam dan ruang dalam sejarah. Dalam mempelajari sejarah, kita akan merujuk kepada masa silam dan ruang yang luas dan tidak batasannya. Apa maksud masa silam? Masa silam merupakan rentitan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi juga merujuk kepada ringkisan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Ruang masa ini dapat dibahagi kepada dekat, iaitu merujuk kepada 10 tahun, abad, iaitu merujuk kepada 100 tahun, dan alam, iaitu merujuk kepada 1000 tahun. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman, iaitu seperti sebelum Masihi dan Masihi. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Seterusnya kita pergi kepada ruang dalam sejarah. Ruang dalam sejarah yang luas mendorong sejarawan membahagi penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagi kepada beberapa tempoh masa. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar dan kemerdekaan negara. Ini adalah masa silam dan ruang dalam sejarah. Sekian, terima kasih. Sumber sejarah amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Untuk menentukan sesuatu peristiwa sejarah, perlu ada sumber sejarah. Kalau kita tak ada sumber sejarah, memang kita tidak tahu peristiwa itu macam mana berlaku, kenapa berlaku, di mana berlaku, apa puncak berlaku, kita tidak boleh menentukan. So, sumber sejarah adalah salah satu sumber yang amat penting dalam sejarah. Dalam sumber sejarah mempunyai dua jenis, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer perlu dikaji untuk mencari maklumat dan bukti sahih tentang sesuatu peristiwa. Tetapi sumber sekunder pula membantu untuk mencari maklumat dan membuat perbandingan dapatkan penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Dalam usaha menghasilkan penulisan sejarah, sejarawan dan ahli arkeologi mestinya berusaha untuk mendapatkan sumber, mengkaji dan menganalisis. Hal ini boleh membantu untuk mendapatkan maklumat dan fakta bagi membolehkannya membuat tafsiran dan penulisan terhadap sesuatu peristiwa. Sumber primer adalah sumber belum diolah ataupun diterbitkan. Sumber primer itu contohnya macam fosil, artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary, buku artifak. Ini benda adalah belum diolah ataupun diterbitkan. Dan juga sumber primer bersifat asli dan juga belum ditafsir. Ini adalah sumber primer. Seterusnya adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah bahan yang telah diolah dan sudah diterbitkan, seperti buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia, risalah. Ini semua sumber-sumber yang telah diolah dan diterbitkan. So, ini termasuk dalam sumber sekunder. Sumber tersebut sekunder juga bahan tersebar kepada umum. Sumber sekunder juga bahan tersebar kepada umum. Okey? Sejarah ditulis berdasarkan kajian terhadap sesuatu sejarah. Seterusnya kita pergi kepada artifak.
Artefak adalah peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk aktiviti seperti pemburuan, pertanian dan perdagangan. Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca ataupun logam. Bahan artefak yang jumpa di Malaysia adalah lonceng gangsa yang tu bertemu di Kampung Pencu Muhat, Johor. Ini adalah salah satu sumber artefak yang melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Lonceng ini diasingkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan di Malaysia. Seterusnya adalah bukan artefak. Bukan artefak merupakan daftar arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah seperti dinding gua, dinding kota dan serta pembinaan. Di Malaysia kita ada penumbuhan Candi Lembah Bujang. Boleh dijadikan sebagai sumber kajian bagi menunjukkan pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan antara India dengan Kedah. Akhirnya, ensiklopedia. Ensiklopedia adalah satu dari sumber yang sekunder. Satu sumber sekunder. Ensiklopedia. Ensiklopedia adalah satu sumber sekunder. Bahan yang tergandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Contohnya, The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden awal, artikultur, laut dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah sumber sejarah.